Gunung Jerai ni adalah di mana salah satu tempat yang aku boleh katakan legend juga bagi orang-orang Kedah. Tempat ni tak asing bagi orang-orang yang nak tamatkan persilatan, nak tamatkan apa-apa sajalah berkenaan dengan kerohanian ni. Nak dapat berani, so mereka akan pergi ke Gunung Jerai dan bertapa di sana. So Gunung Jerai ni basically tinggi dia tu dalam 1207 meter macam tu. Banyak sejarah yang terkandung, antaranya sumpahan si Kelembai dan pelbagai lagi lah sejarah yang aku sendiri tak boleh nak cerita kat sini sebab takut video ni jadi panjang. Hampa boleh cari di YouTube video berkenaan dengan Gunung Jerai ni dan info-info yang lebih detail lah. Dekat sana adanya perkampungan bunian. Memang ada pelbagai kes dekat Gunung Jerai ni di mana ada beberapa pelajar yang buat trip rombongan ke Gunung Jerai, dia berhilang dan tak dijumpai sampai sekarang. Dan ada juga penduduk tempatan dekat situ claim yang mereka ada juga nampak orang alim yang lalu dekat situ berserban dan sebagainya. Dan ada juga satu cerita di mana ada 2 orang wanita, dia memang perempuan yang betul ya, bukan benda tu. Dia minta izin dekat penjaga di sekitar Gunung Jerai tu untuk bertapa dekat Gunung Jerai. Dan dia juga ada niat untuk jumpa dengan satu Tok Wan. Aku tak sure Tok Wan mana, tetapi selanjutnya dalam cerita ni dikatakan bahawa Tok Wan yang dikatakan tu adalah orang-orang alim yang dia mimpi di dalam mimpi dia. Cerita yang mengerikan di sebalik Gunung Jerai ni, antaranya yang paling popular adalah penemuan seorang pemuda lagi yang ditemui kepala dia hilang sekitar Gunung Jerai, belah-belah sungai tak silap. So kes tu dia masuk paper, tapi aku tak sure seberapa ramai yang tahu berkenaan dengan cerita tersebut. Gunung ini terletak di daerah Dambung di Kuala Kerai, Kelantan. Ketinggian gunung ini berukuran 1442 meter dari paras laut. Kalau ikutkan dalam peta, kedudukan gunung ini di dalam laluan ataupun dalam kawasan Banjaran Titiwangsa. Gunung ini juga dia berhampiran dengan hutan simpan dan air terjun Jelawang. Gunung ni dia selalu orang yang main kat sini selalunya orang akan buat aktiviti mendaki lah, sebab dia punya keadaan permukaan dia yang sangat-sangat mencabar. So memang jadi pilihan orang lah Gunung Setong ni untuk dia mendaki kat sini. Jadi bila kita sebut pasal gunung dan hutan simpan ni, confirmnya mesti ada makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar pun duduk juga dekat gunung ni. Jadi ada juga orang yang menceritakan pasal Gunung Setong ni, pendaki-pendaki kat sana pun pernah mereka story pasal mereka pernah kena kacau atas ni. Salah satunya ada sekumpulan student, mereka buat perkemahan untuk mendaki dekat sampai puncak lah. So satu petang tu mereka ada trip sampai tengah bukit tu, so mereka stop. Then ada satu bahagian dia orang tak pergi, tak ikut sampai atas, so setengah sajalah. So yang sekumpulan yang pergi sampai puncak tu, dia dah sampai sana hampir pukul 7 yang tu. Lepas tu mereka masa on the way nak balik tu, mereka turun dan pusing tempat yang sama hampir 4 kali pusing tu. Dan waktu tu dalam around pukul 7 lebih lah, 7 lebih nak ke maghrib. Lepas tu hampir sejam juga mereka pusing tempat yang sama ya. Kemudian secara tiba-tiba mereka nampak ada sekumpulan orang yang berjubah putih bersarbat, berpakai serban tu lalu dekat dengan mereka. So orang yang pakai jubah tu tanya dekat kumpulan student tu, buat apa lautan ni malam kan. Lepas tu dia cerita, dia sesat apa semua. Dan orang yang pakai jubah tu bagi tahu depa, kata dia bagi macam tunjuk arah satu arah tu yang depa kena lalu kat situ. Kemudian depa ikut lalu ikut arah yang tunjuk tu, dan depa patah balik, depa nak pusing belakang untuk tengok orang pakai jubah tu dah hilang. Itu satu. Ada satu lagi kisah ni, ada seorang budak perempuan ni dari depa punya grup juga. Dia kena rasuk dalam perjalanan nak balik ke kemah mereka lah, yang arah yang jubah tadi beritahu tu kan. Apabila dia kena rasuk tu, dalam masa mereka duk bercakap dengan orang hantu yang ada dalam perempuan tu, dia masuk dalam badan perempuan tu sebab dia marah sebab perempuan tu petik bunga yang ada kat atas puncak bukit tu. Dia marah lah kat perempuan tu sebab dia kacau tempat yang benda tu duk jaga dengan benda tu duk main kat situ.
Kawasan dia terletak di Jelebu, Negeri Sembilan, dan ketinggian gunung ni hampir mencapai 1462 meter. So lebih kurang 4797 kaki lah, tak silap aku. Dan gunung ni juga adalah salah satu gunung di hujung Banjaran Jatiwangsa dan kemuncak yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Gunung ni memang salah satu gunung macam penanda sepadan di antara negeri Pahang dan juga negeri Sembilan. Dan juga ada setengah pendapat mengatakan jalan kat sini memang digunakan untuk jadi salah satu jalan shortcut lah. Negeri ni dan juga negeri Jeling. Masa tu tak silap aku zaman dulu lah, zaman darurat lah. Jadi gunung ni kaya dengan keindahan flora dan fauna dan merupakan salah satu hutan simpan bagi kerajaan Negeri Sembilan. Jadi dekat gunung ni juga ada pengalaman mistik dan misteri yang berlaku kat sini. Dan salah satunya ada salah seorang pengunjung yang datang berehat dekat kawasan rehat. Dia gangguan dia macam ada satu, kita duduk dekat kawasan rehat tu, yang diceritakan ni lah, satu floor ni yang datang kat muka kita. Lepas tu dia macam tampar muka kita sikit. So kita macam rasa macam ada something lah kat muka kita. Lepas tu ada juga yang menceritakan ada bunyi cengkerik kat dalam rumah lah. Lepas-lepas pergi dekat gunung tu, lepas tu balik, ada bunyi macam suasana hutan. Bunyi macam hutan lah. Bunyi macam hutan. So dekat situ tak ada apa-apa pun. Gunung Tahan ni terletak di Taman Negara Pahang, mempunyai ketinggian 2187 meter dan juga merupakan puncak tertinggi di Semenanjung Malaysia. Gunung Tahan juga sering menjadi tumpuan para pendaki yang kerana dengan ketinggiannya dan juga keadaan flora dan fauna yang masih terpelihara di sana. Namun begitu, Gunung Tahan juga ada menyimpan kisah-kisah seram dan juga menakutkan yang dialami oleh pendaki yang pernah daki di sana. Dikatakan bahawa ada satu orang pendaki cuba mendaki Gunung Tahan ni seorang diri, dan bila setengah dari ketinggian gunung tersebut, dia terpaksa berhenti untuk berehat kerana hari dah gelap. Dan masa itu angin bertiup sangat kencang. Dia memasang kemah lah untuk dia berehat dan sebagainya. Kemudian dia mendengar suara seakan orang yang menyanyi di luar kemah dia, dan diselangi dengan suara yang boleh katakan suara tu macam orang kesang, suara garau. Gunung Ledang ni terletak dekat Tangkak, Johor, dan mempunyai ketinggian hampir 1276 meter dan dikatakan menjadi salah satu gunung yang tertinggi di selatan Semenanjung Malaysia. Gunung Ledang ni boleh didaki oleh sesiapa sahaja, so pada siapa-siapa yang kaki pendaki digalakkan untuk mendaki dekat Gunung Ledang ni lah. Tapi pada tahun 1987 ada 6 orang Singapura yang datang ke Gunung Ledang ni untuk buat sesi pendakian lah. Tapi disebabkan mereka cuba nak cari jalan shortcut, mereka sesat. 6 orang ni sesat. Statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Gerakan Operasi JBPM Negeri Johor yang mengatakan rata-rata setiap tahun ada orang yang hilang dekat Gunung Ledang ni. Ramai orang yang mendaki dekat gunung tu tak guna tour guide. So ramai yang tak gunakan khidmat dia dan suka-suka hati tak gunakan trek yang betul. Diceritakan satu pendaki ni bersama dengan sekumpulan pelajar dia datang untuk mendaki dekat sini dan berehat lah ataupun menetap dekat gunung ni. Dan pada waktu ataupun situasi tu banyak perkara-perkara yang mistik dan juga misteri yang jadi dekat mereka ni. Salah satunya pada satu ketika tu bunga-bunga dan juga limau purut hanyut daripada atas sungai sampai ke bawah sungai. Dan situasi tu juga pelajar-pelajar dia sedang mandi manda dekat situ, dan pendaki ni suruh mereka ni naik balik, tak payah mandi dekat situ. So pendaki ni tahu lah apa berlaku masa tu. Dan bila hari menjelang malam, pendaki ni termimpi ataupun dapat satu mimpi yang pelik. Lepas tu dia terus terjaga. Dan lepas dia terjaga tu, dia tengok pelajar dia, 2 orang pelajar dia tengah duk main lampu suluh-suluh dekat dalam hutan. Jadi dia larang pelajar dia buat macam tu. Tak elok lah sebab kita suluh-suluh dekat dalam hutan. So tak sempat dia nak bagi amaran, 2 orang pelajar dia ni nampak ada satu makhluk yang berkepala, mata merah tapi tak ada badan. So kita boleh klasifikasikan yang mungkin penanggal kot.
Jadi diorang pelajar ni tunduk ke bawah, tak tengok dekat atas pokok tu. So pendaki ni mungkin nampak situasi tu, pendaki ni baca ayat kursi dan juga hindari lah perkara-perkara macam tu nak datang dekat pelajar-pelajar dia. Jadi gunung ni mempunyai ketinggian lebih kurang 1093 meter, yakni ketinggian dia menjangkaui 3408 kaki daripada sudut dasar tanah hingga ke puncak gunung tersebut. Gunung ini dia terletak dalam hutan simpan di Kuala Besut, Terengganu. Jadi gunung tersebut merupakan salah satu aktiviti riadah kaum family yang datang ke sana untuk buat kelahan, dan ada juga kegiatan mendaki gunung tersebut. Dia diberi nama sempena 3 batang tebu yang di mana dapat dilihat oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Ada juga yang pernah dialami oleh pendaki gunung tersebut. Diceritakan bahawa penampakan ataupun mereka jumpa lelaki yang berjubah putih dan juga lembaga binatang seperti lembaga ular dan macam-macam lagi lah binatang yang mereka claim mereka jumpa kat atas gunung ni. Dan ada juga yang pernah dirasuk atas sebab mereka cakap benda yang tak bagus lah atas gunung ni. Gunung ni terletak di daerah Kota Belud, Sabah, dan gunung ni mempunyai ketinggian 4000 meter daripada paras laut. Dan gunung ni merupakan salah satu gunung ataupun di antara gunung-gunung yang tertinggi dekat Asia Tenggara ni. Jadi Gunung Kinabalu ni terhasil daripada pertemuan litosfera Laut China Selatan dan litosfera ni yang berbentuk Kepulauan Borneo ni. So litosfera ni ialah bahagian paling atas permukaan bumi. Jadi Gunung Kinabalu ni pada awalnya memang dilarang sama sekali untuk mendaki disebabkan kepercayaan orang dulu yang mengatakan kawasan gunung ni memang ada roh, semangat-semangat roh yang menetap di Gunung Kinabalu ni. Tapi pada tahun 1888 ada seorang warga British yang berjaya mendaki Gunung Kinabalu ni, dan pada sejak tu jugalah Gunung Kinabalu ni dibenarkan untuk mendaki sehingga sekarang. Jadi di atas Gunung Kinabalu ni ada satu checkpoint yang dikenali sebagai Labang Rata. Jadi kisah ni diceritakan oleh seorang malim. Malim ni orang yang ditugaskan dekat kawasan Gunung Kinabalu ni. Dia cerita yang kata pada satu malam tu dia berada dekat dalam satu penginapan ni. Penginapan ni ada lebih kurang 2 tingkat lah. So malim ni lebih kurang dalam satu kumpulan lah, 5-6 orang macam tu duduk dekat tingkat bawah. So pada malam tu ada salah seorang pada mereka ni macam terdengar bunyi kursi ditarik dan meja juga ditarik. Sedangkan dekat atas tu memang tak ada siapa-siapa pun. Maksudnya dekat sini tak ada pengunjung pun yang masuk lagi dekat dalam penginapan ni. Gunung Santubong ni adalah gunung yang masa dulu menjadi perbualan ataupun buah mulut orang dengan sejarah dia. Orang kata pasal apa? Puteri Santubong kan. Kalau nak katanya semua orang mesti tahu pasal cerita Puteri Santubong kan jadi gunung kan sebab dia kena sumpah dengan ayah dia lah sebab langgar sumpah. Gunung Santubong ni dia terletak di utara Bandar Kuching. Ketinggian Gunung Santubong ni dia lebih kurang 810 meter dari aras laut lah. So disebabkan mitos-mitos yang aku cerita tadi kan yang pasal Puteri Santubong tu kan, so membuatkan Gunung Santubong ni jadi famous lah. Sebab kita duk cakap pasal Gunung Santubong kan. Macam biasalah kan, kalau gunung-gunung, hutan-hutan yang macam ni mesti ada kisah-kisah yang terselit, sejarah-sejarah dan kisah-kisah misti dan seram yang berbunyi di mulut-mulut orang. Dia satu rombongan student lah, macam student dia pergi buat aktiviti mendaki gunung dekat Gunung Santubong ni. So dia sampai pun mungkin agak lambat dalam pukul 10, orang dalam pukul 10. Sepatutnya dia kena sampai awal lagi. So dia sampai dalam pukul 10. So bila mereka daftar semua, so pada peringkat awal sampai naik ke atas tu macam tak ada apa masalah lah. Sebelum tu aku terlupa, mereka dipecahkan kepada 2 grup. Okay, grup yang pertama pergi naik dulu. Grup kedua tu macam lambat sikit lah sebab mereka ambil berhenti dekat checkpoint yang first. So bila grup pertama yang turun,
Grup yang kedua ni nak naik, tapi dah agak lewat masa tu sebab dekat Sarawak dalam pukul 6 tu dah gelap kan. Masa tu dah lepas pukul 2, 3 macam tu. Tapi depa bincang-bincang, so grup kedua ni boleh naik. So grup pertama bawah, turun bawah. Lepas tu grup yang kedua ni naik. So bila sampai je grup pertama dekat bawah tu kan, dia orang dah rasa pelik sebab terlampau lama grup kedua tu naik atas. Hari dia dah nak dekat malam kan, nak dekat maghrib. Sebab sana sebelum maghrib pun dah gelap kan. Pukul 6 kalau Sarawak tak silap aku dah gelap kan. So apabila dah sampai kat bawah, dia orang punya karakter, so grup yang first ni naik atas bas untuk tunggulah grup kedua. So depa tunggu. Lepas tu depa tiba-tiba depa rasa macam bas depa tu macam ada orang naik kan. Ada orang naik kan, bila bas kan kalau orang naik kita rasa macam bergoyang sikit kan. Tapi dia tengok tak ada siapa yang naik. So benda tu berulang lebih kurang 3 kali dalam tempoh masa yang berlainan lah, dalam 10 minit selang 10 minit kan. So 3 kali. Lepas tu selepas kejadian tu, ada salah seorang yang dalam bas tu dia pun nampak macam ada macam tubuh manusia, macam orang berdiri kat luar, macam pegawai istana yang macam dulu-dulu macam dalam cerita Piramli yang apa ingat, yang pegawai istana tu kan. Dia pun nampak tu. Tak tahulah, ada dia pun kata tu macam mungkin lah tu pegawai Puteri Santubong tu lah. Wallahu alam lah. Lepas tu ada kapten yang depa yang in charge dia orang naik ke atas bas tu. Depa beritahu, dia tanya ada tak siapa-siapa yang ambil ataupun kutip benda dari atas gunung tu bawa turun. Lepas tu jawapan dia adalah sebab ada seorang perempuan ni, dia petik bunga daripada atas gunung ni bawa turun. So disebabkan itu, grup yang pertama tu dia macam ditutup mata dia orang daripada jumpa jalan turun. So dia sesat lah kat atas tu. Lepas tu bila dah dia kembalikan bunga tu, so alhamdulillah semua keadaan menjadi lancar lah. Mujuk lah, tak ada apa-apa berlaku. Okay, so macam biasa lah kan. So kalau kita pergi tempat orang ataupun tempat hutan-hutan macam tu kan, so maksud tu bukan tempat kita. So jadi janganlah ambil barang-barang kat itu sebab tu bukan kita punya. Okay, so kena jaga dirilah, jaga kita punya perbuatan, jaga kita punya percakapan. So kita kena ingat kat dunia ni bukan kita saja, ada benda lain juga yang duduk sekali kat atas dunia ni.